Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Correlation berdasarkan price level sequence dan menggunakan hukum-hukum wave theory. So kita revise sikit, tapi asas edit wave anda kena tahu. Asas basic anda kena tahu. Dan saya sharekan apa yang tips lah untuk kenal pasti current structure, apa yang kita boleh expect, dan bagaimana nak guna dia dalam trading lah. Okay, dan how kita come up with trading plan. Ini yang kita buat hari ni, tema risiko pasaran. Macam mana kita react. Contoh kalau anda tengok chart saya, it is telling you the themes. Ada dalam market outlook. Saya tak share lagi market outlook. Hi everything. Saya share salah. Saya share nota hari ni. Sekejap. Market outlook saya tak share lagi. Market outlook. Ni bila? Okey, saya updatekan tengah hari tadi. Pukul 12. Saya rasa tak banyak bertukar market. Kita tengoklah. Okey, market outlook tengah upload. Okey. Market outlook dah ada situ Dengar? Dapat dengar? Ni saya afternoon tadi pukul 12. So maybe some of the charts ada yang dah over sikit ataupun dah bertukar, tapi saya tak nampak banyak. Market move as apa yang kita ceritakan. Waktu Asia sedikit negatif, ke arah FOMC lah. Okey, kita mula sebentar lagi. Faham kan kenapa kita cuma tunggu dekat ekstrim, cuma tunggu dekat hujung. Kalau anda trade dekat time frame kecil, banyak lekuk dia kan. So what you do is pilih satu time frame, anda tunggu count dia habis. Maksudnya bila correction tu habis, dan anda cari time frame kecil kalau nak guna multi time frame untuk cari entry. Banyak noise, dia akan banyak lekuk kan, banyak lekuk. Boleh, saya tak katakan tak boleh, tapi banyak kerja lah. Time frame besar tak kacau. Time frame besar, apa lekuk-lekuk tu biar. Subwave kan. Tapi kalau anda nak trade subwave boleh tak? Tapi understand dia banyak. Lepas tu kita bercakap dengan chat. Okey, baiklah kita mula. Sekejap. Phone update. Okey, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam menyertai webinar kita di XM Malaysia. Petang ini topik kita adalah tema dan data ekonomi bertindak kepada plan dagangan. Jadi basically bagaimana kita come up with plan lah, apa yang kita rancangkan lah. Elakkan buat benda macam ni lah. Maksud dia macam ni. Buka chart nampak entry. Kalau anda buat benda tu, percayalah anda akan mostly trade menggunakan emosi. Tak kisah anda scalper ke, anda intraday ke, anda news trader ke, apa ke, make sure anda dah ada plan dagangan. Maksudnya anda identify satu tempat, satu area yang anda berminat untuk nak masuk pasar. Anda kenal pasti tempat yang kalau pergerakan tu move against, situ tempat dia salah, SL, dan mana tempat yang anda tengok sebagai tempat TP.
Dan anda tunggu price sampai area anda. Kalau anda scalping, anda pergi shorter time frame. Kalau anda anda intraday, mungkin H1, M30 dan sebagainya. Jadi make sure anda ada plan dagangan lah. Itu point dia. Mesti ada benda tu. Jangan buka chart nampak entry. Itu bahaya. Anda duk tekan-tekan dan tak ada perancangan kewangan. Tak ada. Memang tak ada. Main lot sama je. Semua lot sama. Itu tak dapat. Okey. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan menggunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul. Saya seorang full-time investor dan dalam retail trading saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat dulu apa dalam pasaran untuk semasa. Seperti yang kita ceritakan sebelum ni. Marah pula dia tu. Sekejap. Ini kenapa ni? Okey. Seperti yang kita tengok sebelum ni, tumpuan pasaran untuk minggu ni adalah kepada event FOMC pada pagi Khamis nanti. Jadi anda akan dapati market bergerak lebih dia akan jumpa satu range, lepas tu dia akan sideways. Kita dah nampak benda tu, kita nampak untuk pasaran saham agak bullish, di mana pada waktu US malam tadi kita ada S&P 500, Dow Jones, Nasdaq yang terus membuat higher high. Dan basically S&P 500 malam tadi erase ataupun sebelum ni jatuh selepas COVID-19 tu, dan kita nampak movement dia erase ataupun memadamkan kerugian yang berlaku semasa COVID-19 pada pergerakan pada hujung bulan 2 tu. Market mengharapkan ini cerita dia. Sebelum ini kita ada Fed Powell dan few Fed members yang menyatakan bahawa Fed mungkin akan terus bertindak. Maksudnya akan terus menyediakan liquidity dalam pasaran. So berdasarkan maklumat berkenaan, market is expecting untuk FOMC ni ada oleh-oleh. Faham tak? Maksud oleh-oleh ni, contohnya kita tak jangka dia akan cut rate. Market pun tidak menjangka dia akan cut rate. Kalau kita tengok Fed fund rate punya probability untuk yang ini adalah mana? Dia tidak menyangkakan akan berlaku potongan kadar faedah. Untuk kali ini dijangka akan kekal. Ni 0.25. Jadi ni adalah rate semasa. Waalaikumsalam. Jadi tak jangka terdapat potongan kadar faedah. Itu yang price in dalam market. Kalau tiba-tiba dia potong kadar faedah, kita akan ada USD jatuh, kita akan ada pasaran saham rally. Sebabnya duit jadi murah, lebih banyak orang mampu melabur. Itu adalah apa yang being priced in dalam market. Tak ada potongan kadar faedah. Jangkaan di pasaran pun sama, dijangka kekal untuk malam tu 0.25. Cerita dia, pasaran menjangkakan bahawa terdapat ni. Sebabnya Fed Powell dalam speech dia dan juga dalam testimoni dia sebelum ni menyatakan bahawa Fed akan menumpukan untuk cuba membantu kesemua pihak. Sebelum ini, pada tahun 2008-2009, semasa housing bubble tu, pasaran melihat bantuan yang dikeluarkan oleh Fed tu lebih banyak membantu kepada bank-bank dan institusi yang besar, syarikat-syarikat giant, syarikat-syarikat besar. Dan kita tahu pada masa Obama meluluskan peruntukan, ia adalah bertujuan untuk melihat kepada teknologi sektor. Okey, itu berlaku pada 2008-2009. 2008-2009-2010. Itu yang berlaku. Jadi Jerome Powell, Fed Chair, pengurusi FOMC, menyatakan bahawa
Fed akan juga melihat kepada syarikat-syarikat kecil. Ini yang menariknya. Jadi kita nak tengok apa yang bantuan yang spesifik kepada yang syarikat-syarikat kecil ni. Itu jangkaan market. Jadi cerita dia, kita ada senario ni. Ni senario dia lah. Okay. Nombor 1, market jangka Fed akan keluarkan, akan umum some form of soft loan ke, apa ke bentuk bantuan, soft loan or whatever lah, bantuan kepada small to medium enterprise. Itu yang market jangka. Okay, this is what market jangka. Nombor 2 adalah untuk kekal rate pada 0.25. Ini dia punya ceiling, between 0 to 0.25. Waalaikumsalam. Okey, ini jangkaan market. Okey, ini jangkaan market. Jadi kalau malam tu event kali ni amat penting sebab kita berada pada bila ekonomi dah start buka, pasaran nak tengok apa tindakan daripada Federal Reserve lah. Jadi senario 1 adalah Fed umumkan seperti yang sebelah ni. Kekal rate dan mengumumkan soft loan. Kalau ini berlaku, ini adalah neutral. Kita akan dapati pada malam tu, ini adalah neutral dan kita akan dapati pasaran saham terus meneruskan rally tapi tidak terlalu kuat. USD masih lagi kekal sideways ke arah lemah. Tak ada banyak. Kalau ini berlaku, sama seperti jangkaan. Nombor 2, senario kedua adalah dia tak umumkan soft loan, tak ada soft loan dan dia kekalkan rate. Kalau ini berlaku, kita akan ada pasaran saham yang akan buat shallow correction. Kita akan ada USD yang naik sikit. Ini untuk USD. Okey. Ini nombor 3. Kalau dia umumkan taper, dia umumkan dia akan hadkan pembelian ataupun turunkan pembelian aset dia. Kalau dia taper, kita akan ada pasaran saham jatuh, USD naik. Ini untuk USD. Kita akan ada yen yang naik. Okey, kalau ini berlaku. Kalau dia taper. Nombor 4, kalau dia umumkan dia introduce lebih lagi lah, dia saya tak tahu apa yang lebih lagi. Sebabnya saya tak nampak apa kecuali soft loan lah. Dia purchase untuk aset dah maksimum, dah tak ada limit. Dia untuk reserve requirement dah tak ada, kosong. Unless dia umum polisi baru lah, easing polisi baru. Kalau ini berlaku, easing polisi baru, sama ada dia beli saham ke apa ke, dia tak ada extra budget. Itu kerja parlimen, itu kerja kongres. Dia tukang print duit, dia boleh print berapa je dia nak. Tuan-tuan. Dia tukang buat duit. Dia tak ada cerita bajet. Bajet tu bank, bajet tu parlimen. Mana boleh bank negara keluar bajet kan? Bayangkan kalau bank negara keluar bajet. Tak dapat. Dia tak dapat. Sama lah macam Malaysia. Kalau dia apa ke easing polisi lagi, kalau ini berlaku, pasaran saham akan naik, USD akan jatuh, yen akan jatuh. Ini USD, ini adalah yen. Ini adalah indices. Okey, ini 4 senario yang saya nampak untuk malam FOMC tu nanti. Okey. Ini adalah 4 senario yang kita nampak untuk ulang suara.
Hilang, suara saya hilang. Yen tak. Yen single. Yen single. Yen single. So kalau saya nak cerita yen pair, kita ada banyak yen pair. Okay. Ini yen single. Jadi ini adalah senario untuk malam FOMC. Nasihat saya pada malam FOMC tu jangan trade. Anda akan kena libas atas bawah. Okey, sekali lagi ya. Ini adalah expectation market. Sebelum ini pada 2 minggu ni kita ada Fed members seperti Jerome Powell sendiri dan juga ahli-ahli Federal Reserve yang menyatakan bahawa Fed cuba memastikan bahawa segala bentuk bantuan kredit dalam pasaran adalah kepada semua. Maksudnya sebelum ini kita ada bantuan pada masa housing bubble tertumpu kepada bank-bank besar, tertumpu kepada syarikat-syarikat besar. Okey, itu pada masa housing bubble 2008-2009. Tapi kali ini Fed menyatakan dia akan cuba memastikan bahawa bantuan tu sampai kepada semua pihak dan antaranya kepada small dan medium enterprise, syarikat-syarikat kecil. Sebabnya dia tak nak apa yang berlaku 2008-2009. Ekonomi, kalau anda tengok recovery 2008-2009 ni lain sikit. Anda tengok recovery dia. Okay, anda tengok recovery 2008-2009 dia lain. 2008-2009 kita ambil S&P 500 lah. Okay. Ni pada 2008-2009 recovery dia banyak stop. Banyak retracement. Fed jump in pada waktu ni. Fed jump in dengan menjadi buyer of last resort. Maksudnya lender of last resort, memberikan pinjaman dan kita ada rally. Tapi cerita dia, rally dia banyak stop disebabkan banyak berlaku bankruptcy. Syarikat-syarikat kecil ni dan non-performing loan berlaku. Jadi pada kali ni dia tak nak benda tu. Dia nak supaya loan yang besar ni akan terasa disebabkan oleh yang medium, yang kecil-kecil ni banyak bankruptsi. Orang pun banyak tak bekerja. Jadi keseragaman ekonomi tu tak ada. Jadi apa yang dia cuba buat, dia akan cuba memastikan bahawa kali ini dia sampai kepada semua orang. Faham? Itu yang dia orang cuba buat supaya ekonomi kita ni, supaya ekonomi tu tidak terlalu stagnant. Maksudnya yang kaya terus kaya, yang masalah makin teruk masalah. Dia tak nak benda tu. Dia nak semua orang mendapat the pie, maksudnya mendapat faedah daripada easing policy yang dilaksanakan oleh Federal Reserve ni. Jadi dia nak benda tu. Jadi makcik Kiah semua dapatlah, tu yang dia nak. Jual goreng pisang pun dapatlah. Faham? Ya. Mi kolok Haji Saleh pun dapatlah, lebih kurang macam tu lah. Ingat Tan Sri dapat. Saya pun dapat guna. Okey, jadi itu yang dia nak dan senario satu, dia akan buat seperti yang dia kata. Kalau dia buat seperti yang dia kata, kita akan ada FOMC yang neutral. Kita akan nampak spike atas, spike bawah, lepas tu sideways. Ini adalah movement yang dalam market. Pada malam tu. Ini nombor satu. Dia umumkan soft loan dan kekalkan rate, lepas tu tak banyak cakap. Okey. Dan dia keluar projection lah. Ekonomi memang dijangka slow down dalam kuartal kedua. Jadi itu tak ada banyak cerita. Dan dia akan kata next year ekonomi dijangka bagus. Second half of the year, kuartal ketiga, kuartal keempat akan lebih positif. Itu kalau dia umum benda ni. Okey. Senario kedua, dia tak umum bantuan kepada SME. Dan dia kekalkan rate. Rate ni memang kita jangka dia tak potong lagi lah. Rate memang tak jangka dia potong. Okey. Ini kalau dia tak umumkan, kita akan ada pasaran saham yang jatuh, kita akan ada USD yang kuat sikit. You will see this type of move. Ini untuk USD. Ini untuk USD. Anda akan dapati USD akan ada sedikit kekuatan.
spike lepas tu ke atas macam ni, tapi tak ada apa-apa. Spike macam ni, lepas tu sideways. Okey, ini senario kedua. Okey, kalau dia umumkan tapering, dia katakan okey, kita hadkan kita punya pembelian aset, kita hadkan aset-aset yang kita beli, tak ada pembelian ETF. Kalau dia umumkan benda tu dan kekalkan rate, kita akan ada US dollar yang macam ni mengukuh. Okey, ini untuk USD. Dan kalau tiba-tiba dia kata, oh potong rate tiba-tiba. Kalau dia kata tiba-tiba dia potong rate, itu je lah saya nampak apa yang easing policy. Kalau ini berlaku, USD akan buat kejatuhan. Okey, itu adalah 4 senario yang saya nampak untuk FOMC kali ini. Saya nampak dia lebih kepada yang ini. Saya nampak dia lebih kepada ini. Kalau nak bagi percentage dia, saya katakan ini 50%. This will be another, this will be 30%. Okay, this will be another 15%. And this is 5%. Kalau kata percentage lah, kita tak dapat katakan dia tak potong rate, mana tahu itu adalah pengundian. Kita tahu kalau orang tanya macam mana, ni mana satu, tak tahu. Dia orang ni mengundi. Jerome Powell pun tak tahu. Dia orang mengundi kan, macam mana dia nak tahu kan. Okay, so ini adalah 4 senario dia. Saya nampak lebih kepada inilah. You will have spike, lepas tu market reda sikit. If this happen, kita akan nampak market will go on macam apa yang movement sebelumnya. Nasihat saya pada malam tu sekali lagi, tidur. Kalau nak tengok, tapi tak payah trade. Sebabnya akan ada spike awal. Dia akan ada spike awal macam ni. Ini pun sama, dia akan ada spike. Spike dulu. Baik pun. Okey, faham 4 senario yang kita tengok kepada FOMC pada malam tu? It has been priced in. Kita nampak saham naik kan? Itu dah bergerak dah. Orang tak trade dia pada hari itu. Dia akan bergerak 2 minggu sebelum tu. 2 minggu sebelum tu. Sebab apa 2 minggu? Anda ada beige book ni. Ini adalah antara maklumat yang Fed tengok. Beige book. Ini basically adalah kepada beige book. Beige book. Ini adalah basically Fed punya ni. Fed punya data lah untuk malam tu. Mana beige book dia? Mana beige book saya? Federal Reserve full report beige book. Okey. Saya klik silap. Ini adalah yang ini adalah benda yang dia orang discuss nanti. Jadi kalau kita tengok ni dah tak ada apa-apa. Ni memang kita tahu ekonomi decline semua tempat pada bulan 5 ni. Ekonomi menurun. Yes, ekonomi baru buka. Jadi ini dia. Sebabnya market akan lihat ke depan, bukannya cerita. Anda tengok data-data ekonomi kan tak ada apa-apa pun. Teruk ke bagus ke, sekejap je lepas tu market tak pedulilah. Market lebih tengok jangkaan ke depan. Jadi kalau ekonomi dah start buka, kita jangkakan ekonomi naik. Itu je. Jadi kalau tiba-tiba benda yang bantu ekonomi naik tadi, kredit tadi diturunkan, itu boleh menyebabkan kenaikan tu stop dulu. Dan itu dia. Fikir luar, fikir benda logik, jangan fikir cat je. Fikir luar, apa yang kita boleh
fokus, boleh analisa berdasarkan maklumat yang ada. Ni benda logik je sebenarnya. Ini benda logik je. Kalau masalahnya dalam currency market ni, pergerakan 1 sen tu 100 pip. 1 sen kita selalu dengar kan ringgit naik 20 sen. Hari ni 20 sen tu tahu tak berapa pip? 2000 pip. Kalau kita trade, wah. Kan? Faham? Jatuh 200 pip, 2 sen pun. Kan? Itu benda dia. Itu dia. Sebab itu currency market ni dia special sikit because kita tak gunakan unit, kita gunakan pip. Kita tak guna sen. Pasal tak? Kita guna pip kan. 100 pip tu 1 sen. Kau tak faham? Okey, duit jatuh 2 sen. 2 sen je pun. 200 pip pun kalau kita trade banyak kan, sebab kita menggunakan leverage. Kalau anda tak guna leverage, lain. Okey, faham? Ini adalah 4. Anda akan nampak seperti yang saya ceritakan semalam, Asia kita akan nampak lebih jatuh sikit. Asia anda akan nampak jatuh sikit. Waktu Europe kita akan nampak pergerakan kembali atas sikit, lepas tu bergerak sideways. Ini untuk sehingga pada FOMC. US market kita akan nampak dia reverse. Naik balik. Betul tak Ronald? Malam tadi nampak kan?